Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kepada pensyarah-pensyarah yang telah banyak membantu saya untuk menyiapkan tugasan ini. Saya Puteri Nurbalqis binti Rosman, pelajar PPI SMP ambilan Jun 2021 akan membentangkan pengurusan pelantar pembelajaran peribadi yang telah saya bangunkan untuk melaksanakan tugasan ini. Baiklah, yang pertama saya akan mulakan dengan pengenalan. Tugasan projek ini disediakan untuk membina kurasi laman sesawang pengurusan persekitaran pembelajaran peribadi PLE yang mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran teknologi digital berdasarkan matlamat yang jelas. Pelbagai sumber digital seperti baik internet, audio, video, visual dan infografik telah dikumpulkan daripada pelbagai sumber untuk menyediakan kurasi laman sesawang pengurusan persekitaran pembelajaran peribadi bagi isu kecurian identiti. Saya telah menggunakan teknologi untuk mencari pelbagai bahan bacaan dan bahan rujukan supaya saya dapat meningkatkan kefahaman saya untuk melaksanakan tugasan ini dengan lebih baik. Laman sesawang pengurusan persekitaran pembelajaran peribadi ini diharap dapat memberi manfaat kemahiran teknologi kepada pengguna lain. Saya berharap supaya pengunjung-pengunjung Google Sites saya akan mendapat satu ilmu baru tentang isu kewarganegaraan digital yang telah saya ketengahkan. Baiklah, yang seterusnya adalah pelan pembelajaran. Melalui pelan pembelajaran ini, saya telah memilih tema iaitu kecurian identiti. 3 objektif yang mahu saya capai melalui pelaksanaan tugasan ini adalah yang pertama, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kefahaman konsep kecurian identiti. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap kemahiran mengenal pasti kecurian identiti. Dan yang ketiga, meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap risiko kecurian identiti. Melalui 3 objektif yang telah saya tetapkan ini, saya dapat melaksanakan tugasan saya dengan lebih baik kerana saya sudah tahu matlamat yang ingin saya capai. Big idea untuk tugasan ini adalah warga negara digital yang bijak. Melalui big idea ini telah timbulnya 3 essential question, iaitu yang pertama, bagaimanakah anda menjaga keselamatan identiti digital anda? Yang kedua, bagaimanakah anda mengenal pasti pencurian identiti? Dan yang ketiga, bagaimanakah anda membina kesedaran awal tentang kecurian identiti? Essential question ini merupakan satu cetusan idea ataupun kesedaran awal yang pengunjung Google Sites saya boleh dapat setelah mereka melayari Google Sites ini. Dengan adanya pelan pembelajaran ini juga, saya mempunyai sebuah panduan yang lengkap untuk melaksanakan tugasan saya dengan lebih baik. Baiklah, yang seterusnya adalah reka bentuk dan pelaksanaan PLE. Saya telah menghasilkan Google Sites saya berdasarkan kitaran SLM, iaitu belajar cara belajar, perhubungan dan juga aspirasi. Bagi belajar cara belajar, aktiviti yang telah saya laksanakan adalah kolaboratif bersama pensyarah dan juga rakan untuk menerima maklum balas terhadap kefahaman kehendak tugasan. Bagi menghasilkan PLE, saya telah mengenal pasti isu dan juga membuat pembacaan serta membina pelan pembelajaran. Ini termasuk di dalam belajar cara belajar. Melalui belajar cara belajar ini, saya telah membina kesedaran awal terhadap diri sendiri untuk mencari maklumat tentang tugasan ini dan mengenal pasti apa yang saya ketahui dan tidak ketahui. Saya telah mencapai tahap E1 dan E2 dalam kerangka 3E, iaitu enhancement dan juga engagement. Melalui enhancement, saya telah meningkatkan pemahaman saya terhadap tugasan ini manakala melalui engagement, keterlibatan pensyarah, rakan pembelajaran dan juga teknologi telah membantu saya untuk melaksanakan tugasan ini. Untuk kerangka 3R, saya telah mencapai RS, iaitu relationship. Relationship ni dicapai apabila saya telah melakukan perhubungan ataupun telah berhubung dengan pensyarah saya untuk mendapatkan maklum balas untuk saya meningkatkan pemahaman terhadap tugasan ini. Dan kompetensi 6C yang telah saya capai adalah character, citizenship, collaboration, communication, creativity dan juga critical thinking. Saya akan huraikan beberapa kompetensi 6C yang telah saya capai, iaitu yang pertama, collaboration. Collaboration ini saya telah berkolaborasi, seperti saya katakan tadi, saya telah berkolaborasi bersama pensyarah dan juga rakan untuk
menerima maklum malas awal tentang tugasan ini, dan seterusnya saya dapat meningkatkan kefahaman saya terhadap tugasan ini. Dan yang kedua adalah karakter. Dalam karakter ini terdapat juga belajar cara belajar, iaitu walaupun saya melaksanakan tugasan ini secara individu, tetapi saya telah meminta pendapat daripada orang ramai dan juga rakan pembelajaran saya untuk melaksanakan tugasan ini dengan lebih baik dan mendapatkan pandangan orang lain tentang isu kecurian identiti ini. Dan yang ketiga adalah critical thinking. Critical thinking ini apabila saya telah berfikir secara kritis bagaimana untuk melaksanakan tugasan ini sesuai dengan kehendak soalan. Dan sumber digital saya gunakan untuk Kitara SLM belajar cara belajar adalah video YouTube dan juga e-journal. Yang kedua, dalam Kitara SLM adalah perhubungan. Aktiviti yang telah saya lakukan adalah setelah melaksanakan jalinan dan jaringan bersama rakan pembelajaran lokal untuk memperolehi pengalaman dan juga pengetahuan baru. Untuk kerangka 3E, saya telah mencapai E1, E2 dan E3, iaitu E1 enhancement, E2 engagement dan E3 extension. Apabila saya telah melakukan jalinan dan jaringan bersama rakan pembelajaran ini, saya telah dapat memperolehi pengalaman dan juga pendapat daripada pakar yang berautoriti tentang isu kecurian ini. Yang pertama, saya telah mendapatkan maklum malas awal tentang isu ini apabila saya membuat sebaran tentang isu ini di media sosial saya. Melalui sebaran itu, setelah mendapatkan beberapa maklum malas daripada orang awam dan orang ramai tentang isu ini. Ada yang berkongsikan pendapat mereka tentang isu ini, ada yang berkongsikan bagaimana isu ini boleh berlaku, dan juga ada yang berkongsikan pengalaman mereka. Apabila saya melakukan jalinan dan jaringan bersama rakan pembelajaran pula, saya telah meminta pendapat mereka bagaimana mereka melakukan pencegahan awal daripada identiti mereka dicuri oleh pencurian identiti. Kerangka 3R yang telah saya capai dalam perhubungan ini adalah RS, iaitu relationship. Saya telah berhubung bersama rakan pembelajaran saya untuk meningkatkan pengetahuan tentang isu ini. Kompetensi 6C yang telah saya capai adalah daripada C1 hingga C6. Antaranya adalah communication. Saya telah berkomunikasi dengan rakan pembelajaran saya melalui media sosial dan juga panggilan suara. Saya telah berhubung dengan mereka untuk mendapatkan maklum malas daripada mereka. Sumber digital yang saya gunakan untuk perhubungan adalah media sosial dan juga panggilan suara. Dan Kitara SLM yang terakhir adalah aspirasi. Aktiviti yang telah saya laksanakan dalam aspirasi adalah jangkaan dan persepsi terhadap pencapaian pelaksanaan tugasan serta melaksanakan pentaksiran diri. Saya telah menilai diri saya sendiri tentang tahap kefahaman saya untuk melaksanakan tugasan ini. Dan saya juga telah menjangkakan persepsi orang awam atau orang lain yang mengunjungi Google Site saya apabila adakah mereka akan mendapat ilmu baru tentang kecurian identiti ini, dan juga adakah mereka dapat mencapai objektif yang telah saya tetapkan pada awal melaksanakan Google Sites ini. Dan dalam kerangka 3E yang telah saya capai adalah yang kedua, iaitu engagement, keterlibatan diri saya sendiri dan orang lain telah membawa saya kepada mencapai tahap E2 ini. Dan kerangka 3R yang saya telah capai adalah rigor dan relevance. Kerangka 6C yang saya capai adalah daripada C1 sehingga C6. Sumber digital yang telah saya gunakan untuk bagi aspirasi adalah menggunakan aplikasi Google dan juga sumber digital. Bagi melaksanakan PLE saya,
saya telah melaksanakan 5 aktiviti, iaitu aktiviti pertama mengenal pasti isu dan membuat pembacaan serta membina pelan pembelajaran. Aktiviti 2 mereka bentuk dan menyediakan kurasi laman sesawang PLE. Aktiviti 3 interaksi dengan rakan pembelajaran lokal. Aktiviti 4 melaksanakan pembentangan dan aktiviti 5 perkongsian di media sosial. Apabila saya telah mendapat tugasan ini, yang pertama saya telah mengenal pasti isu kewarganegaraan digital dan saya berminat untuk mengkaji dengan lebih lanjut tentang isu kecurian identiti ini. Dan seterusnya, saya membuat pembacaan awal dan mula membina pelan pembelajaran. Apabila saya telah siap membina pelan pembelajaran, saya telah menyediakan kurasi laman sesawang PLE ini. Saya telah menyusun sumber digital yang saya dapat dengan baik di dalam Google Sites ini, dan seterusnya saya berinteraksi dengan rakan pembelajaran untuk mendapatkan pendapat, pandangan dan juga pengalaman mereka tentang isu kecurian identiti ini. Dan seterusnya saya melaksanakan pembentangan seperti yang saya laksanakan sekarang ini. Pembentangan ini dilakukan supaya saya dapat melaksanakan sesuai dengan kehendak rubrik, dan seterusnya saya akan berkongsikan video pembentangan dan Google Sites saya di media sosial seperti Instagram dan juga YouTube. Baiklah, ini merupakan laman sesawang PLE yang telah saya hasilkan. Saya telah screen record laman sesawang ini ataupun Google Sites ini untuk dijadikan bukti penghasilan Google Sites saya untuk tugasan ini. Baiklah, ini merupakan laman sesawang PLE yang telah saya hasilkan. Pada page pertama, iaitu page utama, saya telah letakkan definisi apa yang terlibat dan juga bagaimana isu kecurian identiti ini boleh berlaku. Dan ini merupakan poster tentang kes kecurian identiti. Apabila kita klik poster ini, dia akan membawa kita ke page cara mengatasi isu ini. Dan di bawah ini saya telah benamkan beberapa berita yang mengulas tentang kecurian identiti, dan juga di bawah ini adalah e-journal yang menyentuh tentang isu kecurian identiti. Pada page yang kedua adalah page kes kecurian identiti. Saya telah membenamkan 3 contoh kes mencuri identiti yang berlaku di Malaysia, dan di bawah ini saya benamkan beberapa video dari YouTube dan juga artikel daripada MCMC tentang cara pencuri identiti ini boleh mencuri identiti. Terdapat pelbagai cara lah. Dan yang pada page yang ketiga adalah cara mengatasi. Terdapat 5 cara mengatasi telah saya kongsikan. Pada page yang keempat adalah page jalinan dan jaringan. Ini merupakan poster sebaran untuk mendapatkan maklumat awal tentang kes kecurian identiti ini. Dan yang kedua ini adalah chat saya bersama rakan pembelajaran saya, iaitu Puan Nur Hayati binti Akwan, guru matematik Sekolah Kebangsaan Taman Sajaya. Dan yang ini merupakan rakaman audio panggilan bersama rakan pembelajaran saya yang kedua, iaitu Dr. Nur Aila, Ketua Jabatan Pendidikan Kaunselor dan Psikologi Kaunseling di Universiti Malaya. Pada page perkongsian dan maklum balas, saya telah benamkan maklum balas yang saya terima di media sosial, dan di bawah ini merupakan ruangan untuk meninggalkan maklum balas tentang video perkongsian ataupun video pembentangan. Baiklah, saya memohon sesiapa kepada semua yang menonton video pembentangan ini untuk meninggalkan komen anda, sama ada komen penambahbaikan ataupun sebarang komen yang anda dapat tentang daripada isu kecurian identiti ini, sama ada anda merasakan maklumat-maklumat yang saya kongsikan adalah tepat dan benar, ataupun maklumat saya itu dapat memberikan kesedaran kepada anda semua tentang isu kecurian identiti ini. Anda boleh tinggalkan komen di ruangan komen di YouTube, dan juga tinggalkan komen di Padlet yang telah saya benamkan di dalam Google Sites saya. Di ruangan description YouTube nanti saya akan
sertakan sekali link Google Sites dan juga link Padlet ini supaya anda mudah untuk meninggalkan maklum balas anda. Ini merupakan Padlet. Pengunjung Google Sites boleh meninggalkan maklum balas mereka di Padlet inilah. Dan di bawah ini saya akan benamkan poster sebarang Google Sites yang akan saya sebarkan di Instagram dan juga di Facebook. Bagi page wadah perkongsian, saya akan membenamkan video pembentangan saya dan juga link YouTube video pembentangan saya ini. Dan ini merupakan slide pembentangan bagi tugasan ini. Baiklah, ini merupakan laman sesawang PLE. Baiklah, itu sahaja yang terdapat dalam laman sesawang PLE yang telah saya hasilkan untuk tugasan ini, dan saya minta semua untuk meninggalkan komen anda di ruangan komen di YouTube dan juga di Padlet yang telah saya benamkan di dalam Google Sites. Berikut merupakan pautan laman pengurusan pembelajaran peribadi saya. Ini merupakan pautannya dan di bawah ini adalah QR code yang anda boleh scan untuk terus membawa diri anda ke Google Site saya. Baiklah, itu sahaja pembentangan saya tentang Google Sites ini. Kesimpulannya, saya telah menjalankan peranan piawaian pelajar menurut ISTEH, iaitu saya telah menghasilkan pembelajaran bermakna. Apa itu pembelajaran bermakna? Pembelajaran bermakna adalah apabila saya mendapat pengetahuan dan kemahiran yang baru dan saya mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran itu dalam Google Sites ini, dan saya berharap supaya warganet mendapat manfaat apabila mereka melayari Google Sites yang telah saya bina. Peranan pelajar ISTEH yang telah saya gunakan dan saya laksanakan adalah yang pertama, iaitu pelajar diberi kuasa. Melalui ini saya diberi kuasa untuk memilih isu kewarganegaraan digital yang saya minat, dan setelah menetapkan matlamat pembelajaran saya sendiri dan seterusnya membina pengetahuan saya sendiri. Saya hanya berkolaborasi dengan pensyarah saya untuk mendapatkan maklum balas dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman saya dalam melaksanakan tugas saya ini. Peranan yang kedua adalah rakan pembelajaran global. Saya telah berhubung dengan rakan pembelajaran untuk menambah dan membina pengetahuan tentang isu kecurangan identiti. Melalui itu, saya telah menyusun sumber digital yang saya perolehi dengan sebaiknya. Melalui dua peranan ini, saya telah dapat menghasilkan Google Sites yang saya kira sudah cukup bagus untuk anda semua mendapatkan maklumat tambahan tentang isu kecurangan identiti ini. Saya rasa itu sahaja dan saya meminta jasa baik anda semua yang menonton video pembentangan ini untuk meninggalkan komen di ruangan komen di bawah dan juga meninggalkan komen di dalam Google Sites yang telah saya cipta. Anda boleh meninggalkan komen di Padlet yang telah saya benamkan di dalam Google Sites, dan saya akan tinggalkan link Padlet dan Google Sites itu di bahagian description di bawah video ini. Baiklah, saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih.